Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Mahkamah larang Najib lupus aset AS 681 juta, boleh keluar RM100,000 sebulan. Berita sepenuhnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan perintah injuksi Mareva ex parte kepada 1MDB dan subsidiarinya untuk membekukan aset Najib Razak atau ejennya berkaitan tuntutan syarikat itu terhadap AS 681 juta yang didakwa disalurkan ke akaun pribadi bekas Perdana Menteri itu. Permohonan ex parte yang diberikan Pesuruhjaya Kehakiman Atan Mustafa Yusof Ahmad semalam hanya membenarkan Najib mengeluarkan tidak lebih RM100,000 sebulan daripada akaun banknya untuk perbelanjaan menurut laporan The Edge. Injuksi Mareva adalah perintah pembekuan atau perlindungan aset yang menghalang defendant atau responden daripada mengalihkan asetnya yang mungkin termasuk wang dalam bank atau institusi keuangan ketika proses perundangan sedang berjalan. Perintah tersebut hanya untuk Najib walaupun saman 1MDB tersebut turut menambahkan bekas pengarah dan ahli lembaga penasihat yang lain. Najib perlu membuat permohonan kepada peguam cara 1MDB jika dia perlu mengeluarkan wang lebih daripada RM100,000 sebulan seperti yang dinyatakan mahkamah. Antara sebab 1MDB dan subsidiarinya membuat permohonan tersebut adalah berikutan sabitan terhadap Najib dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah RM42 juta. Mahkamah menetapkan 21 Februari ini bagi mendengar hujah pihak Najib jika dia memutuskan untuk mengetepikan injuksi itu. Permohonan injuksi dibuat oleh 1MDB dan Global Diversify Investment Company Ltd sebelum dikenali sebagai 1MDB Global Investment Ltd serta 3 lagi unitnya melalui firma keuangan. Sebelum ini 1MDB dan bekas subsidiarinya SRC International dan Berhad memfailkan saman RM23 bilion terhadap Najib dan beberapa lagi yang didakwa terlibat dalam skandal kewangan syarikat itu. Pada Julai 2020, Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas disabitkan bersalah bagi 7 pertuduhan jenayah dalam kes membabitkan SRC Internasional sendirian Berhad. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayon menolak rayon Najib untuk menepikan sabitan itu. Kes itu akan didengar di peringkat Mahkamah Persekutuan. Sementara itu, bernama melaporkan 1MDB dan satu anak serikatnya memperoleh perintah injuksi daripada Mahkamah Tinggi di sini untuk menghalang Datuk Seri Najib Tun Razak melupus atau mengurangkan nilai mana-mana asetnya di Malaysia sehingga US$681 juta. Berdasarkan dokumen yang diperoleh oleh media, injuksi tersebut juga menghadkan Najib mengeluarkan wang tidak melebihi RM100,000 sebulan yang diperlukannya untuk perbelanjaan sara hidup serta perbelanjaan keuangan. Sekiranya Najib memerlukan lebih daripada jumlah tersebut, beliau perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada peguam 1MDB dan Global Diversify Investment Company Limited sebelum ini dikenali sebagai 1MDB Global Investment Limited. Keputusan itu dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Atan Mustafa Yusof Ahmad dalam prosiding dalam talian semalam selepas membenarkan permohonan injuksi Mareva ex parte sebelah pihak yang dipohon 1MDB dan Global Diversify yang merupakan plenatif pertama dan kelima dalam kes saman 1MDB terhadap Najib dan beberapa yang lain. Injuksi Mareva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Perintah itu juga menyatakan Najib mestilah membuat pendedahan secara bertulis kepada 1MDB dan Global Diversify berhubung asetnya sehingga pada nilai US$681 juta sama ada di dalam atau di luar negara, sama ada di bawah namanya sendiri atau tidak, dan sama ada milikan secara tunggal atau secara bersama defendant lain. Beliau hendaklah memberikan nilai lokasi serta segala maklumat aset dan maklumat itu perlu disahkan melalui suatu afidavit dan disampaikan kepada peguam planatif pertama dan kelima. Jika keseluruhan nilai bebas daripada
gadaian atau apa-apa security asetnya di negara ini melebihi jumlah US 681 juta, Najib boleh mengalihkan atau melupuskan aset itu asalkan jumlah nilai tanpa beban kekal berjumlah tidak kurang daripada US 681 juta. Perintah tersebut juga menyatakan bahawa mana-mana individu dalam prosiding ini atau sebaliknya yang dimaklumkan mengenai perintah berkenan tidak seharusnya membantu atau membenarkan pelanggaran perintah di mana mereka boleh dikenakan tindakan menghina mahkamah jika berbuat demikian. Perintah itu berkuat kuasa sehingga mahkamah mendengar permohonan injuksi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.